Bila sebut Allah, munasabah di sini dengan kita akan bicara ni, allazi amarna bil ikhlasi fi ibadati. Allah yang dipujikan tadi ialah Tuhan yang telah suruh ia akan kita, siapa kita? Segala hambanya. Dia panggil ngaji kiadah, dia panggil badal. Yang telah suruh ia akan kita, yakni segala hambanya tu. Suruh apa? Suruh dengan ikhlas. Di mana? Banyaklah di antaranya dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin. Tu orang mengaji kata isim wasah daripada ikhlas. Akhlasa yukhlisu, ikhlas. Isim fa'il kata mukhlis. Mukhlis. Bila orang yang bersifat dengan ikhlas, seorang itu panggil mukhlis. Bila ramai kata-kata jamak mukhlisin, maka Allah Ta'ala kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Mukhlisina lahuddin. Tu kita disuruh ikhlas. Tengok arti dulu apa ikhlas, yakni bersih hati pada ibadat akan Allah itu. Bersih. Ya, kadang-kadang ni kita buat dalam bentuk ibadat, umpama solat kita panggil sembah. Maka maksudnya sembahan, tapi gitu kan sembah yang. Ya tak? Kita tengok sembah dengan bentuk kaifiat yang tertentu. Kita adakan qiyam, berdiri betul. Kita adakan rakaat, tunduk. Kita adakan pula kembali pada i'tidal. Kita ada pula rupa sujud. Kita ada pula rupa duduk. Ini ada riwayat mengatakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkatkan ke langit, dipanggil apa dia? Uruj, Mi'raj. Kita masyhur Mi'raj. Nah, ketika dia diangkat ke langit, ada riwayat kata dia tengok amal-amal malaikat. Ada malaikat ibadat kepada Allah dengan qiyam, berpanjangan, berselama-lama qiyam. Ada setengah malaikat ibadat dengan rokok, sepanjang-panjang. Ada setengah malaikat tu ibadat dengan sujud, tak akak-akak. Patut ada riwayat kata akak ketika Nabi beri salam sallallahu alaihi wasallam, akak jawab sujud baula. Itu kata hikmat setengah padanya kita disujud 2 kali. Yang lain sekali rakaat hanya 1 kali dalam 1 rakaat kan. I'tidal hanya 1 kali. Malaikat sujud 2 kali. Ada katakan hikmah, walah banyak lagi hikmat-hikmat, ini 1 katanya. Jadi marilah kita rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin suka bahawa umat dia ada ibadat macam tu. Rakaat ada, sujud ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diterimakan, lalu diwajibkan solat. Dengan solat cuba tengok, dalam 2 rakaat solat ada cukup. Ya, ada cukup lah. Perbuatan malaikat hak qiyam, kita jadikan qiyam, berdiri betul. Kita ada tunduk, kita ada pulaknya sujud, kita ada pula duduk. Baca tahiyat, hak duduk secara wajib, duduk antara 2 sujud atau duduk. Jadi rupa duduk, rupa berdiri, rupa rakaat, rupa sujud ada terkandung dalam solat. Dan lagi pulaknya hak lain campuran lagi, rupa bentuk puasa pun ada dalam solat. Tengok bila takbir Allahu Akbar, ihram. Seperti ihram haji kan. Bila nawaitul hajja wa haramtu bihi lillah, haram beberapa perkara yang halal sebelum. Gitu bila kita takbir Allahu Akbar, ihram, panggil takbiratul ihram. Sebab takbir haram beberapa perkara. Haram bercakap-cakap kan, selain pada bercakap dengan Allah, munajat dengan Allah. Atau ada rupa bentuk puasa, ada untuk menahan diri ada. Bahkan kemas lagi haram daripada bergerak-gerak, daripada apa, kecuali darurah tu lain, hak istisna. Tengok rupa solat, rupa 2 rakaat tapi meliputi
Dan bacaan ada macam-macam, dengan doa lah, dengan tasbih lah, dengan takbir lah, dengan tahmid, dengan tahlil, cukup dalam solat tu. Dengan syahadah lah, Allah Masya Allah dah. Sebab tu bagi orang yang zauq tu Allah seronok dengan sembahyang. Bila masuk dalam sembahyang dia seronok. Hingga diriwayatkan setengah-setengah orang yang apa ahlillah al-arif billah, siapa dia pesan kepada anak-anak, kalau kamu nak menghingar bangat, ada hingar bangat, ada? Kalau kamu nak hingar bangat, nak geger kata jelah, nak berbising-bisingkan, tu. Kalau kamu nak bising, kamu nak sukaria, nak melaung-laung kata jelah, mu tunggu nanti ketika aku sembahyang. Jauh berbeza dengan kita. Kita nak sembahyang tu mati tali telefon tu, tutup semua. Kanak-kanak jangan geger, jangan bising. Kami nak solat ni. Sebab apa? Dan kalau bising solat kita tak tahu berapa rakaat lah. Apa dah baca. Kita je begitu. Jadi tersibuk dengan bisingan tadi. Tapi bagi orang tu dia pesan, dia kata kalau mau nak bising nanti ketika aku solat. Bila aku takbir Allah ba'alah lah. Soalnya aku tak sedar apa yang kamu lakukan. Sampai kepada tahap tu. Itu kurniaan Allah lah. Kita nak buat tak boleh. Kita nak buat. Tak boleh, bukan buat. Itu kurniaan dari Allah. Itu dia. Baik. Hanya tentu bagi Allah Tuhan dia telah suruh iakan kita, yakni segala hamba-Nya tu dengan ikhlas, yakni bersih hati pada ibadat akannya. Dia terkadang tengok tu, ada lagi orang buat merupakan solat, merupakan sujudkan Allah, merupakan rokok membesarkan Allah, merupakan saja, tapi dalam tidak pun. Seperti solat orang-orang munafikin. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratus-ratus, bukan hanya berpuluh, beratus-ratus sampai 400 ada. Tapi tengok, campur sekali perempuan lah. Tengok solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mempura-purakan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bukan bangun dengan keadaan hatinya suka tak. Kerana mereka tak percaya, mereka syak dan ragu apa yang dibaca oleh Muhammad bukan kalam Allah, rekaannya saja. Tapi tak berani nak menzahirkan begitu, hanya menzahirkan asyhadu an la ilaha illallah. Tengok, menzahirkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka selalu melengah-lengahkan dengan solat. Bila tak diperhati, mereka selalu mengelakkan daripada solat. Bila memberi unang yang begitu ketat, solat. Siapa tidak hadirkan solat serta kami akan dibakar rumahnya. Penuh main solat. Itu di zaman Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ada begitu. Tapi kita nasib baik walaupun kita jauh daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga-moga kita tidak ada begitu. Hinganya kurang dari segi kekhusyuan gitu ya. Tak ada masa pura-pura kau tidak tak pergi terus masjid itu. Tidak tak sembahyang selalu dah begitu. Tak ada kata mempura-purakan. Paling kita kata paling kurang semaya juga kerana takut ke ayah kau dah tu. Kalau kamu tak pergi nanti ayah akan pukul. Maka selalu pergi kerana takut ke ayah. Itu pun bukannya selalu begitu. Tahap pertama. Ada pun munafikin hingga seterus. Allah na'udzubillah min zalik. Inna Allah yang kuasa. Yang kuasa. Duduk dalam rupa ibadat dah. Dalam rupa solat dah, tapi hati tak terima lagi. Allah kerahnya. Tapi kita nasib baiklah, kita umat akhir zaman, walaupun katakanlah nipis keadaan kita ini, tapi Masya Allah Tuhan jadi kukuh iman kita. Itulah alhamdulillah, syukurlah. Baik. Semoga-moga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dengan ikhlas dalam ibadat hanya lillah tahap pertama. Orang tinggi lagi naik pada billah. Tahap dulu lillah, jangan li ghairillah.
Nah, bagaimana mulut tu pada kata dah usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan, sama ada imaman ke makmuman lillahi taala kan, ada kerja dah. Itu dari segi lidah. Maka ucapan tadi masuk maknanya di dalam. Bukan hanya di lidah lillahi taala. Nawaitu shauma ghadin an ada lillahi taala. Lillahi taala tu lidah. Tapi yang tu lidahnya punya berkata begitu, tapi makna lillah juga duduk punya di hati. Itu ikhlas di sini kan. Baik, Allah perintahkan dan telah angkat ia wa rafa'a ahla ta'atihi. Puji itu hanya bagi Allah, tentu bagi Allah, Tuhan yang telah angkat ia akan darajat segala ahli taatnya, ahli taatkan Allah. Allah janji akan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul kitab wallazina utul ilma darajatin. Tengok, secara umumnya orang mukmin Allah angkat darajat secara umum, belum tilik kepada keilmuan, keikhlasan, belum tilik lagi. Orang mukmin Allah angkat darajat. Maka angkat darajat nasbah orang mukmin ni terkadang kita tak nampak. Diri ada iman tu terangkat dah. Nah, al-Islam ya'lu. Diri ada punya Islam dah tinggi. Tu, maka ini nikmat yang kita tak nampak. Mengikut bagaimana tadi apabila masuk Isyak, minta laluan azan. Selepas tu kita sambung. InsyaAllah ta'ala kita berhenti sekejap untuk